Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dapat kita bersama untuk meneruskan pengajian hadis. Jadi pada pagi ini kita nak sambung hadis yang seterusnya di bawah tajuk yakin dan tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu hadis yang ke-6 di bawah tajuk ini, iaitu hadis yang hadis yang ke-79. Hadis yang ke-79, mana kalau kita kira daripada awal bab, itu tajuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang kita nak baca pada pagi ini adalah hadis yang ke-79. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Diriwayatkan daripada Umar, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ni disebut Sayyidina Umar menyebutkan bahawa dia telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Sekiranya kamu bertawakul kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kempis dan pulang pada waktu petang dalam keadaan bitanan, ini perut kenyang. Bitanan itu maknanya perut yang dipenuhi dengan makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Jadi yang dimaksudkan dengan keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kempis itu maknanya dhamiratul butun minal ju', maknanya kempis perut kerana lapar itu, dan pulang pada waktu siang, pada waktu tengah hari dalam keadaan kenyang, iaitu perut penuh dengan makanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya di bawah tajuk Zuhud. Imam Tirmizi yang dalam kitab dia Sunan Tirmizi, dia letak hadis ni di bawah bab zuhud, di bawah tajuk khusus babun fit tawakkul 'ala Allah, bab yang membicarakan tentang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Haqqa tawakkul. Jadi dalam hadis ini disebutkan seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar. Dia kata, saya dengar Rasulullah sebut, Rasulullah bersabda, kalau sekiranya kamu benar-benar bertawakul kepada Allah, benar-benar berserah diri kepada Allah, kamu bertawakul dengan sebenar-benarnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kamu
Seperti mana seekor burung yang tidak ada akal itu, dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian balik pada waktu tengah hari dalam keadaan kenyang. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahawa beberapa perkara lah yang kita perlu faham, kerana hadis ini hadis berkait dengan perbandingan yang Nabi SAW buat berkenaan dengan burung ini dalam bab tawakkul ini. Ada dah sebelum ni, ada dah hadisnya. Jadi kenapa Nabi bandingkan dengan burung itu? Kerana dari segi seperti mana yang disebut oleh ulama dalam syarah hadis, Nabi nak sebutnya wajah syabah dia lah, sudut keserupaannya dari segi halusnya dia punya jiwa tu. Dari sudut tu keluar daripada sarai dia, daripada atas pokok keluar tu, mana betul-betul dia bergantung dengan kalau ada lah, tak ada lah. Tu. Baik. Mana tak ada lah, tak ada perasaan kata lah ke mana boleh ke tak ni, tak ada, dia yakin. Soalan lagi tu tubik cari. Baik, tak apalah. Cuma di sini sebelum kita bincang perkara tu, Pak Nabi sebut sini berkenaan burung keluar daripada sarai dia. Hadis ini diletak di bawah tawakul kepada Allah, seperti mana yang saya telah sebut sebelum ini dalam mukadimah, bahawa tawakul kepada Allah ini berserah ni, dia bukan langkah awal, tapi langkah selepas ada usaha, ada ikhtiar. Seperti burung ini, dia keluar daripada sarai dia nak cari makanan, itu merupakan satu usaha. Jadi Nabi nak memperjelaskan kepada kita bahawa dikaitkan tawakul dengan burung keluar daripada sarai dia itu, maknanya ada usaha, mesti ada usaha, mesti ada perancangan, mesti dilakukan, kita kata pendekatan-pendekatan, kaedah-kaedah untuk berjaya dalam apa sahaja bidang yang diceburi, mesti ada usaha. Bila sebut usaha ni, luahlah mana usaha ni. Misalnya kita kata, kalau seorang itu nak menceburi bidang perniagaan secara serius, dia kena ada usaha. Usaha ke dia? Dia cari ilmu berkaitan dengan perniagaan. Sebab perniagaan ni dia ada ilmu yang khusus. Kalau orang tidak ada ilmu, perniagaan dia terbatas. Sekat kampung boleh lah. Tapi kalau nak berniaga sampai peringkat internasional, kita kata peringkat antarabangsa, nak jadi ahli korporat, dia tak agak bos kadar boleh guna mesin kira-kira tu, tak ada tu. Dia kena satu pengajian khusus bertahun-tahun dalam semua aspek didisiplinkan ilmu itu. Itu juga merupakan satu usaha, ikhtiar. Dan sebenarnya Allah SWT bagi pahala kepada manusia hatulah pada usaha dia tu. Lepas tu nak berjaya ke tak berjaya tu, serah pada Allah SWT. Sebab bila kita usaha, kita melaksanakan semua sebab-sebab untuk berjaya, tak semestinya berjaya. Macam mana kita boleh kata begitu? Sebab realiti hidup menunjukkan demikian. Kenyataan dalam kehidupan ini menunjukkan bahawa manusia ini, kadang-kadang kita tengok dengan mata kepala kita, usaha dia sedikit ya, tiba-tiba kejayaan begitu besar, setengah tu daripada kecil lagi. Masa sekolah tu duduk jual jambu, dah kita kata mana minaknya nego, kita kata dah minaknya nego. Waktu masuk pergi peringkat pengajian, daripada awal sampai ke semua menjurus ke arah perniagaan. Tiba-tiba bila berniaga tak ada keuntungan pun, bankrupt, macam-macam Allah tunjuk kepada kita secara realiti, hakikat kehidupan. Sehingga dia aku pening, dia kok mana dia jadi tak berjaya tu dah. Itulah hadirat Allah nak ayatnya, bila Allah tutup pintu rezeki, ilmu setinggi mana manusia tu, dia tidak akan berjaya. Jadi kena serah pada Allah SWT. Dan kita kena ingatlah, seperti mana kita kena faham bahawa berjaya atau tidak berjaya itu bukan kerja kita. Kita hanya usaha. Dan kalau usaha kita tu ikhlas, usaha kita tu molek, maka Allah SWT akan beri kelebihan kepada kita. Dah itulah sebenarnya berguna di hadapan akhirat. Sebab berjaya tidak berjaya tidak dianggap sebagai taklif. Ulama sebut bahawa kejayaan seseorang dalam apa saja bidang yang diceburi itu bukan dibebankan kepada dia. Bukan satu bebanan yang disebut sebagai taklif syariat itu, tidak.
Tetapi yang menjadi taklif kita ni dianggap sebagai mukallaf adalah dari sudut amal, dari sudut usaha. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam sejarah kehidupan ni ada pernah ditakdirkan Nabi dia pun tidak berjaya dalam perjuangan. Bahkan Nabi tu ada yang kena bunuh berdasarkan kepada ayat Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi. Nabi pun ada yang kena bunuh. Nabi lari membawa diri daripada kampung halamannya. Kenapa? Dihalau oleh masyarakat dia. Jadi daripada situ banyak perkara lah kita boleh belajar daripada kehidupan Nabi, kehidupan orang-orang yang rapat dengan Allah SWT, orang yang menjadi pilihan Allah SWT, untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Sebab itulah penekanan kepada tawakul ini, dia sebenarnya suatu sukata yang khusus yang Nabi SAW ajarkan kepada generasi sahabat itu, supaya kita ni produktif, rajin berusaha. Kita kena terima hakikat bahawa manusia ni dia ada tugas-tugas dia, dia ada portfolio dia, dia ada hak dalam aktiviti dia. Jadi seolah-olah Nabi nak sebutnya melalui tawakul ini, batas kamunya, kerja kamunya hanya usaha. Jadi kalau kamu nak dapat kelebihan dalam agama, melalui usaha lah. Kalau kita guna bahasa mudah hadirat, misalnya kita kata seseorang itu naik tinggi dalam agama, Allah dengan sejauh mana dia tu kuat taqarrub ila Allah. Kalau dia tu banyak baca Quran lebih pada orang lain, dia semaya lebih pada orang lain, dia sedekah lebih pada orang lain, nilai ikhlas dia pun lebih tinggi, nilai taqwa, benda-benda gitu. Berjaya tak berjaya itu bab lain, bukan urusan kita. Tu sebab itulah Imam Bukhari kata Islam ni adalah agama praktikal, agama amal, bukan agama teori, tidak. Dan manusia boleh menjadi jiwa seperti mana jiwa sahabat tu dengan amal. Sebab sahabat ni apa yang dia tahu dia akan buat. Sehingga cuba bayangkan hadirat, betapa berjayanya Nabi mendidik para sahabat supaya menjadi generasi yang bekerja kerana Allah, sehingga sahabat ni sanggup kerja dua kerja dilakukan dalam satu hari. Kerja pertama untuk menyara keluarga, kerja kedua khusus untuk supaya dapat rezeki untuk disedekahkan. Tak ada orang kita sanggup gitu. Misalnya pagi jadi cikgu, tu untuk keluarga sara ibu bapa semua sekali. Malam pasal malam, ni khusus untuk derma. Ada awak gitu. Kalau ada awak lagi tu biasa pecah rekod lah katanya. Saya rasa tak ada. Tak ada saja. Sebab orang kita ni dia berasa bila dia duit dia ikut dia berasa habis begitu. Nak buat hal tu payah tu. Nak buat hal tu. Bila dia waktu duit dia cari betul nak. Perlu kejap cari tu. Setengah tu rebah dah selup masa kerja. Tiba-tiba nak keluar duit, nak ui kat orang. Dia mari dalam kepala dia tu air. Gong aku kerja-kerja duit kat orang. Tengok tu pandai syaitan dia cara. Jadi dia tidak berasa bahawa bila dia beri pada orang itu hakikatnya dia menabung untuk hari akhirat. Dia tidak berasa lagi. Hati-hati selagi umat Islam tidak boleh buat dalam minda dia perasaan lagu tu, dia itu mana dia tidak sampai lagi ke tahap seperti mana sahabat Nabi radhiyallahu. Sahabat Nabi sampai peringkat dia rusing kalau ada harta tidak disedekahkan, takut dia mati. Maknanya bila seorang itu mati, harta yang dia tidak sempat sedekah, tidak sempat itu, maka dia tidak dapat kecapi di hari akhirat. Itu dia punya Nabi tanya pemikir sahabat. Sebab tu jadi jiwa dia tu bersedekah. Sebab salah satu kebaikan bersedekah ni adalah dia menyebabkan jiwa jadi tidak terikat dengan dunia. Tu sedekah salah satunya, target. Bila seorang itu kuat menderma, sebenarnya dia melatih jiwa dia tidak terikat dengan harta. Sebab kalau terikat dengan harta ni, dia akan jadi hamba lah. Jadi dalam hadis ni juga disebut haqqa tawakkul. Kenapa Nabi kata, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kamu bertawakul dengan sebenar-benarnya. Apa maksud sebenar-benarnya? Jadi di sini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini dia sebut haqqa tawakkuli, itu maknanya tasduquna fi i'timadikum ala Allah Ta'ala fi sa'iri ahwalikum. Tengok bahasa dia tu. Dia kitab Nuzhatul Muttaqin ni dia bahasa padat. Bahasa ada bahasa adib,
ay tasduquna fi i'timadikum 'ala Allah Ta'ala fi sa'iri ahwalikum. Kamu benar-benar bergantung kepada Allah SWT dalam semua gerak kerja kamu. Semuanya bergantung dengan Tuhan. Ini. Dan sebenarnya haqqa tawakkuli, kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis yang lain, mana seseorang itu dia boleh nilai dia ni sudah sampai ke peringkat haqqa tawakkuli. Dia boleh nilai sendiri dia. Cara mana? Cara dia ni bila dia buat sesuatu tu, bila serah dia ada kedak rasa bimbang, ada kedak rasa ragu, rasa tidak tenang, ada ke tidak semasa dia buat sesuatu. Sebab kalau ciri wali Allah, semua ulama kata dia tak ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tak ada bimbang, tak ada apa. Sebab dia serah pada Allah. Sebab dia kalau dia tak berjaya dalam kerja dia pun, dia tidak akan jadi jatuh darjat asalkan dia bekerja. Sebab itulah ulama dengan yakin kata orang yang berpegang teguh, orang yang tinggi nilai tawakkul, dialah manusia yang paling produktif. Ialah yang paling produktif. Sebab dia faham tawakkul ni bukan semata-mata berserah diri, tetapi tawakkul ini adalah kita menggantungkan kerja kita yang kita buat habis ren kita buat tu, kita serah pada Allah kejayaan dia. Jaya tak jaya kita serah Tuhan. Itu makna tawakkul. Jadi perkara ini, lepas tu dalam proses itu banyak kefahaman-kefahaman yang betul yang ada dalam diri dia. Misalnya dia dapat pahala dengan usaha dia. Kalau usaha dia kuat, dia dalam agama kita ni, orang yang paling banyak bekerja, paling banyak menghadapi kesusahan, paling banyak menggunakan anggota dia, katakanlah dia guna anggota zahir, guna daya pemikiran semaksimal mungkin, dialah yang paling banyak pahala. Allah nilai gitu. Allah nilai lagu tu. Lepas tu selain daripada itu satu penilaian lain yang kita kena faham juga, kerja buat kita ni dialah akan jadi lebih besar pahala sekiranya manfaat dia tu lebih banyak pada orang lain. Dia akan jadi lebih besar lagi. Jadi kalau gitu kita sebagai Islam ni kena faham lah. Sifat-sifat begini dia akan mematikan sifat ananiyah itu. Sifat ananiyah, sifat keakuan itu. Tengok cara Islam dia tanam. Mana kita kata kontrak sosial lah, kita kata bahasa lain. Bagaimana Islam ni dia tanam kepada umat dia, bahawa bila dia bekerja, dia mesti memikirkan biarlah kerja dia buat ni dapat dia ambil manfaat oleh orang lain. Kerana kalau lebih banyak dia ambil manfaat oleh orang lain, maka lebih banyak lagi pahala kita dapat. Ini proses cara, walaupun tidak nampak direct, tapi inilah proses yang mematikan sifat kepentingan diri sendiri. Dia jadi hilang, tak ada. Bahkan kita akan berasa bodoh pula kalau kita buat sesuatu, kita fikirkan kebaikan untuk kita saja. Itu manusia paling bodoh sebenarnya. Sebab dia tak akan dapat banyak pahala. Kalau dia buat sesuatu, dia hanya kira untuk kepentingan dia tak akan dapat banyak pahala. Tapi kalau dia mikir bila buat sesuatu, dia fikir juga biarlah orang lain boleh ambil manfaat. Itu orang cerdik. Ini dalam konteks agama dia begitu ada. Sebab kalau orang lain dapat ambil manfaat, kita dapat pahala lebih. Hatta dalam doa pun Nabi kata sesiapa yang berdoa kepada orang lain, dia dapat kelebihan sampai malaikat beribu-ribu akan doa kebaikan kepada dia. Itu kesan kita buat baik pada orang, hatta kita berdoa untuk orang. Tak berdoa ni saja, tak guna modal sikit lah. Ada ke fokus saja, minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita perhati hadis-hadis Nabi ni, bila dia saranan-saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita kata gagasan Nabi buat dalam agama, dalam membentuk jiwa manusia, memang dia tidak ada bersifat peribadi. Dia selarah lalu hablum minallah dengan hablum minallah. Dia serentak selalu. Tak ada lah kita akan jumpa dalam ajaran agama ni bila buat tu semata-mata untuk diri sendiri. Tak ada. Dia mesti berkait juga dengan orang lain. Sebab agama Islam agama yang praktikal, agama yang berhubung dengan manusia, dan agama yang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Serentak, dia akan berlaku serentak. Misalnya kita kata kita semaya, orang panggil ibadat, nama ibadat secara individu. Tidak ada. Sebab kita tengok banyak lagi hadis-hadis lain, seseorang itu kalau dia tidak taat kepada Allah, jumlah yang taat kepada Allah itu lebih sedikit, dia ada kesan kepada terbukanya pintu azab itu. Itu hubungan ke masyarakat kita tu. Malah seolah-olah bagi orang yang tidak ada. Sebab itulah kita kena faham, dalam agama kita semua orang ada peranan. Bila kita suruh orang, kita suruh orang semaya suruh, sebenarnya itu bukan sekadar untuk kita melepaskan ibadat secara individu.
Sebenarnya itu proses mengekalkan keamanan di muka dunia ini. Sebab kalau ramai sangat yang melakukan maksiat lebih ramai daripada yang taat kepada Allah, dalam beberapa hadis Nabi sebut itu sebenarnya adalah satu perbuatan yang boleh membuka pintu azab. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terbukanya pintu azab ini dengan sebab usaha manusia, dengan sebab perbuatan manusia. Jadi perkara itu, ayat itu kita boleh faham secara zahir dan kita boleh faham juga secara batin. Secara zahirnya lagu mana? Perbuatan manusia ni yang boleh merosakkan alam sekitar dan sebagainya, itu secara zahir. Hak tu ahli sains boleh faham, orang tidak agama boleh faham tu. Orang tidak agama pun boleh faham tu. Orang kafir, orang tak ada etis pun boleh faham tu. Tebal pokok kita kata balak secara tidak terkawal boleh menyebabkan banjir. Kita manusia boleh faham. Akal manusia mampu mencapai itu. Perkara itu selagi secara batin. Hak ni orang agama saja boleh. Orang agama yang terdidik dengan cara Nabi, dia aja boleh faham. Yang ni bila maksiat berlaku dengan secara berleluasa, maksiat berlaku dalam skala besar, situ boleh terbuka pintu azab. Maknanya penurunan azab tu antara sebab sunnah Allah je. Satu lah. Ni orang kafir tak faham. Orang Islam tu kalau tidak berfikir Islam, dia tak boleh faham juga. Baik, kesimpulan hadis ini. Yang pertama, melalui hadis ini Nabi SAW menggalakkan umat Islam supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dan yakin pada setiap ketika, setiap keadaan kita kena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tidak ada keyakinan, kita ni dia gini, dia keadaan dalam agama. Kalau kita tidak yakin, kita tidak bergantung kepada Allah, dia tetap akan ada kita akan bergantung pada orang lain. Tujuan apa sebenarnya suruh bergantung pada Allah ini? Tujuannya supaya ruangan dalam diri kita ni, bila kita kata nak bergantung kepada Allah, sebenarnya dia serentak tu. Bila ada pergantungan keyakinan kepada Allah, dia tak adalah bergantung pada manusia tu, tak adalah bergantung pada makhluk, dia bergantung pada Allah. Tu sebenarnya. Dan ini sebenarnya proses ubudiyah. Dia akan kembali pada tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak ada tujuan aku ciptakan jin dan manusia kecuali biar dia ibadat kepada aku. Ibadat kepada aku ni, ibadat dalam konteks orang Islam dengan ibadat dalam konteks agama lainnya tidak sama. Umat Islam ni, ibadat ni hidup dia tu sendiri ibadat. Hak kata semaya puasa tu ibadat khusus dia panggil. Selagi hidup dia sendiri ibadat, maknanya setiap perbuatan dia mestilah menjurus kepada mendapat redha Allah. Jadi ibadat. Perkara yang kedua, pengajaran yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab was sa'i fi talab ar-rizqi min sidqi tawakkuli ala Allah Ta'ala qat-tayr taghdu wa la taq'udu 'ala as-sa'i. Mengambil kira sebab musabab dan berusaha untuk mencari rezeki yang didasarkan kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sama seperti burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kempis, kemudian balik pada waktu tengah hari dalam keadaan perut yang penuh dengan makanan. Bahkan bawa lagi sebahagian di paruh dia tu untuk keluarga dia. Jadi jelas hati-hati. Bahkan orang ni tak ada khilaf sebenarnya. Kalau tengok dalam kitab mana-mana pun bab tawakkul, sama ada dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, serupa je hadirat. Maknanya dimasukkan tawakkul ini asas dia itulah fa iza azamta. Saya sebut dah sebelum ni. Apabila kamu berazam, maka apabila kamu azam untuk melakukan sesuatu, maka serahlah diri pada Allah. Sebenarnya terjemahan itu tidak mampu nak menampung makna azam itu. Tidak mampu hadirat. Tak ada satu kalimah yang kita boleh terjemah. Agak-agak ada ke tidak? Cuba hadirat. Saya duk fikir, Allah Alam, mungkin kalau ahli bahasa tu mungkin dia ada kalimah yang boleh menampung makna azam itu dalam ayat Quran. Karena azam ini dia tidak seperti dengan niat, qasad, tidak. Bila disebut azam, fa iza azamta, sebab tu saya terjemah bila kamu nekat. Bila kamu telah nekat melakukan sesuatu, maka serahlah kepada Allah SWT. Dia sendiri berjaya atau tidak, serah kepada Allah SWT. Bila kita yakin kita nak buat sesuatu, sebab tu kata dia perlu pada, sebab itulah ulama dia bahagi. Cuba bayangkan hati-hati. Ulama kata seseorang yang berazam, azam itu
walaupun dia tidak melakukan lagi perbuatan itu, dia sudah dikira pahala dan sudah dikira dosa. Sudah dikira dosa. Pahala itu tak apa lah. Ini bab azam. Kerana azam ni maknanya seseorang yang niat nak buat sesuatu dan dia telah melakukan muqaddimah telah buat dia. Misalnya, saya sebut contoh sebelum ini untuk mudah faham. Seorang itu dia niat nak curi. Kita guna bahasa kita, dia niat nak curi. Tak curi lagi. Curi pun bukan curi tabung masjid, curi rampok bank. Curi nak lagi rampok bank. Dia tak boleh main belah-belah gitu. No, dia kena rancang. Sebab bank ni dia ada security dia. Bagi seorang perampok yang profesional ni tak, kadang-kadang berbulan-bulan dia ambil tahu, dia siasat, dia buat kajian kekerapan manusia ni, orang ramai masa mana, orang kurang masa mana. Dia tengok dia kekerapan tu. Pada waktu mana pokok security ni pergi, pokok security pun dia tidak ada jadual tetap, dia ada cara kaedah dia pula dalam operasi dia tu. Demo ni pun dia ada cara dia tengok lagu mana, pada waktu mana orang tu tak ada. Lepas tu pekerja bank ni dia kena sorang-sorang. Hak kawan ni masuk masa mana, dia tengok silih berganti dia punya petukar syih, dia tengok semua, dia kelih laku. Untuk hak tu duit banyak mana dah habis dengan mesyuarat, dengan beli peralatan. Tak curi lagi, hak niatnya nak curi. Hak tu orang tak panggil niat, dia tu orang panggil azam dalam istilah agama. Dia panggil azam, tidak sekadar niat. Hak dalam hadis kata seorang tu niat nak buat jahat, tidak dikenakan dosa. Hak tu niat semata-mata niat. Hak ni niat ni sudah jadi perbuatan dah. Cuma tak sampai ke klimak dia. Klimak dia kena curi, merampok. Hak ni memang ittifaq ulama, tak ada khilaf. Dia sudah dikirakan dosa. Walaupun tidak sampai peringkat dosa mencuri, dosa merampok, tetapi sudah dikenakan dosa. Sebab kau sudah habis. Roti berapa bata dalam mesyuarat dia habis. Paling tidak kita kata dengan air per, dengan apa, habislah terik duduk mesyuarat. Kadang-kadang nak beli kau curi 4-5 kali dalam mesyuarat. Hak ni tidak niat dah ni, sudah buat dah. Dia panggil azam. Tu. Walaupun tak sampai tahap curi. Sebab tu ittifaq ulama sebut bahawa kalau seseorang nak melakukan kejahatan tapi sudah sampai ke peringkat azam, iaitu sudah dilaksanakan beberapa tindakan. Tindakan awal kita kata, maka hak tu ittifaq ulama berdosa dah dia. Sudah dikira dosa. Dan hadis inilah sebenarnya yang ulama faham. Ulama faham daripada hadis al-qatil wal maqtul fi an-nar itu. Orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh, kedua-dua masuk neraka. Sebab dia keluar dah. Cuma kawan ni mati sebab dia nasib dia tidak baik, dia mati. Hak ni tak mati sebab nasib dia baik. Tapi sebenarnya perbuatan berperang itu telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Sebab tu masuk neraka. Masuk neraka tu maksud dianya hak kena bunuh masuk neraka juga sebab dia telah melakukan dosa besar, iaitu niat nak membunuh dan telah dilaksanakan niat itu, cuma tidak berjaya sahaja. Gitu aja. Perkara yang kedua, dalam penelitian ulama juga, benar-benar ini penelitian ulama, seseorang makna Islam ni untuk dia kira dosa satu perbuatan manusia tu, maknanya payah. Allah kalau boleh boleh dia nak beri peluang bila manusia tu niat nak buat sesuatu kejahatan, Allah beri peluang pada dia memikir. Asalkan dia tidak buat maka tidak akan dikira. Walaupun dia niat tu setahun dia tidak akan dikira dosa. Tetapi kalau dia niat untuk melakukan kejahatan dan dia buat sungguh, walaupun tak sampai pada niat yang asal, tapi sudah bergerak ke arah itu, maknanya dia telah buat. Dan setelah habis tu peruntuk ke, tak ada dah peruntuk ke arah itu, barulah dikira dosa. Dosa tu tidaklah dosa sampai peringkat mencuri, tak kena kerak tangan, tapi dosa kerana telah orang panggil muqaddimah. Seperti zina, orang panggil la taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Hak larangnya zina, tetapi ke arah zina pun dilarang kerana perbuatan semua perbuatan dia ada muqaddimah dia. Apa sahaja yang kita buat dia ada pendahuluan dia. Yang sebab ke arah tu, hak tu sendiri pun kena sekat awal-awal lagi. Sebab tu kita hadirat, saya teringat pada masa saya belajar dulu, Tok Guru kata Islam ni salah satu agama yang serius. Bila dia kata larang zina, habis benda yang boleh membawa ke zina diharam berlaku. Itu cara Islam. Mana serius sungguh, tidak main-main. Kalau dia larang mengumpat, dia kata mengumpat ni haram. Semua yang boleh menyebabkan mengumpat ni haram berlaku. Itu cara agama kita. Sebab tu hadirat kita, umat Islam kita kena tahu bila buat gini jadi lagu mana.
Dia kena mikir gitu sebab memang Islam gitu. Janganlah kita nak latih benda tu jadi baru kita anggap bahaya. No. Sembah-sembah berhala tu syirik lah. Sembah berhala tu syirik. No. Tak nak latih sembah berhala baru kita nak lawan. Tetap kena cara. Benih dia sepuluh pokok kita terbesar bila nak boleh ke buah. Ingat buah lalu tak ada orang kita tanam pokok esok kat buah. No. Kadang-kadang tu tumbuh 5 tahun. Asalnya tanam macam ni. Tapi memang gitu sunnah dia. Begitu juga kehidupan lain. Seseorang nak boleh jadi sesak ni hadirat, tiba-tiba timbul sesak dia. Bila dibuat kajian, punya 15 tahun makin masa nak jadi sesak. Jadi kalau 15 tahun kita nak lari masa mana? Kita nak nasihat dia setelah 15 tahun ke nak nasihat ketika tahun pertama lagi? Tu. Boleh jadi orang kampung tak ada faham. Ni dalam bab kesesatan. Dah kita nampak dah tak okey. Allah hadir-hadirat. Benda ni manusia ni yang layak dengan agama sebab dia boleh fikir, dia boleh andaikan. Proses mengandaikan sesuatu tak ada pada makhluk lain. Manusia je boleh. Allah beri pada manusia pencapaian akal manusia. Sebab tu kita belajar sejarah, kita nak tengok orang jadi sesak apa. Manusia nak boleh jadi semua kubur ni dia bermula daripada apa? Manusia nak boleh menjadi tolak agama dia bermula daripada apa? Manusia nak boleh menjadi sembah orang soleh, sembah Nabi, jadi sesak dalam bab konsep kenabian bermula daripada apa? Anak pertama. Situ lagi kena sesak, kena sekat dah ni. Tu cara agama je. Sebab dia benda tu jadi berat, jadi sebati sehingga dia yakin dah hak salah tu nak buat tu payah. Manusia ni bila kesalahan yang dia pegang tu dalam konteks akidah, siapa peringkat dia yakin betul hak salah tu, dia sanggup mati kerana jangan jadi siapa situ. Tanggungjawab kerajaan jangan jadi salah tu menjadi akidah sehingga akidah baru betul je. Dia yakin betul hak salah. Jangan siapa tahap tu. Kerajaan dia wajib sekat. Jangan siapa tahap tu. Sebabnya ulama buat kajian hadir-hadirat dalam buku-buku ni saya duk baca tengok. Kita nak baca, kita nak tengok dari segi psikologi orang salah ni. Kenapa orang salah ni dok kita tengok. Sebab tu sungguh dia kata benda ni dia jadi keyakinan kat dia tu. Supaya dia mau yakin tu dia buat. Kami yakin tu, kami buat. Semua bergerak di atas keyakinan. Kita kata hak salah pun yakin juga ni. Tu kita seperti kita lah dia. Nak boleh jadi tabiat semaya malam, nak boleh jadi suka, rasa lazat, rasa sedap baca Quran. Dia bukan sehari dua. Kok benda baik pun dia makan masa lama. Nak jadi darah daging. Orang Kelantan kata nak jadi darah daging. Kalau orang tidak Kelantan tu kalau nak faham tu boleh jadi darah daging. Bagus balarah Quran, balarah Kelantan ni. Dia ada cara dia. Kalau dalam bahasa Arab panggil jibillah. Nak jadi dia kita kata berakar ummi sehingga menjadi satu kepercayaan atas nama akidah. Dia perlu masa lama. Hak baik pun perlu masa lama, hak jahat pun perlu masa lama. Sebab itulah kita kena andaikan sesuatu itu destinasi dia akan sampai ke mana. Kena sekat daripada awal lagi. Supaya penyair Arab katalah, dia penyair Arab kata innas safinata la tajri 'alal yabasa. Kapal ni kalau dia duduk atas daratan yang kering kontang, dia tidak akan bergerak pergi ke destinasi dia tu. Tetapi kalau kapal tu berada di atas air, dia akan sampai. Lambat banget dia akan sampai ke destinasi dia. Jadi ajaran salah ni hadirat, tujuan kita belajar. Saya sebut semua pengajian firaq al-farqu bainal adyan ni, firaq ni lah. Wajib belajar. Umat Islam kena belajar sejarah kesesatan manusia. Sebab manusia jadi sesat dia bermula daripada banyak sebab manusia jadi sesat. Salah satunya kerana terlalu melampau mengagungkan orang soleh. Kesilapan memahami konsep Nabi terus terbukti dalam sejarah mana sesat. Kalau ada juga orang berlebih terhadap Nabi, boleh jadi dia tak sesat lagi, tapi bahaya tu. Kena sekat awal-awal. Apa bila selamat Nabi duduk lama gitu apa? Dalam sejarah ada tu. Orang sesat dulu hati-hatilah. Nabi mati 1430 ni. Wafat Nabi. Jarak dengan kita. Tahun hijrah tu tahun hijrah. Maknanya 13 tahun selepas Nabi berjual dijadikan tahun hijrah. Tahun hijrah pertama zaman Sayyidina Umar. Maknanya 1430 ni, kalau kita capur 13 tahun lagi. Itu start Nabi jadi Nabi. Itulah jarak antara kita dengan Nabi. Baik.
Nabi SAW, kalau kita tengok, kita baca sejarah, salah satu sebab Allah sesat ni kerana Nabi. Kita kata pelik bunyi. Kerana Nabi jadi sesat ni. Dia tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi tu bukan bermakna dia benci ke Nabi saja. Kita kena ingat ada syaitan ni nak menyesatkan manusia ni dalam pelbagai cara dia guna. Kadang-kadang jenis orang agama jenis gini, dia sesat cara agama. Dia menyesatkan manusia atas masjid. Sebab tu kita kena baca juga buku-buku kesufian ni. Sebab buku kesufian ni, sufi-sufi ni bukan kata tak molek semua. Kena baca juga ahli-ahli sufi yang benar, yang ikut syariat, yang tidak salah dengan agama. Kita terimalah. Kadang-kadang cerita-cerita dia bawa tu memang cerita untuk teladan kepada kita. Misalnya dia gambarkan bagaimana hebatnya iblis dan syaitan ini memesongkan akidah manusia. Bila seorang itu kuat ibadat, syaitan tu mari dalam bentuk ibadat juga. Kau ni ngatik letih tidur, dia ngatik tak tidur. Hebat dia ni. Tengok syaitan dia mari. Padahal habis geng dia cuma ngatik syaitan tu, juga dia. Demi nak menyesatkan manusia ni. Jadi kawan ni pun tanya dia, apa rahsia awak? Makan tokat Ali ke? Dia jadi kuat ke ni mau ibadat ni lah. Tu tambah apa terjemah. Dia tak kata tokat Ali. Tak usah guna lah tokat Ali. Tokat Ali tak usah guna lah. Nak panggil tokat ke dia tak tahu tak ada. Kalau sebut tokat lain kita tak faham. Tokat sakti lah kita kata. Bawa guna tokat Ali. Sayyidina Ali ni bukan lambai sek ni. Itu jahat pokok Syiah tu. Dia itu motif tabarrur tu. Tokat Ali kaki Fatimah, ada hadis dia dalam kitab dia tu. Hadis palsu berkenaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kuat sek. Siapa tak tahan Fatimah? Bapa Sayyidina Ali ada kuat sebab dia ada tongkat dia. Tongkat Ali. Lepas tu Fatimah pula, lepas tu pergi jumpa Nabi ajar satu rahsia. Ali dia panggil Khatib Fatimah. Jadi benar-benar lagu tu dia ada dalam kitab Syiah. Saya kau Sayyidina Ali, saya kau Fatimah, kau menjadikan diamond sebagai simbol saya. Kalau baksa kenapa Khatib Fatimah? Tu padahalnya diamond ni tidaklah kecenderungan minda dia ke arah tu. Tengok jahat pokok Syiah ni. Kononnya saya kepada email dia tiba-tiba buat cerita kait dengan set. Tak nak sabar. Sebab Sayyidina Ali dengan Timur dia bukan jual buat gagah dah. Tidak, jangan silap faham tu. Dia tak terlibat pun dengan herba-herba untuk jadi kuat tak ada. Tak terlibat. Apa yang kait dengan dia, sebab apa? Jahat. Orang kita tak tahu. Dia sebut sama gitu. Para Fatimah ni tidak jenis lagu. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam sejarah, banyak juga pandu yang kita boleh ambil. Orang agama sesat dalam kehidupan agama. Sesat dengan cara dia, tapi dipesong ke sikit. Dia tidak hilang rupa ibadat, tetapi dia ejah sikit lah. Buat hal ni. Selawat hal ni. Selawat hal ni lebih ada gini. Jadi tinggal Nabi. Tak apa dah. Sudah berjaya tu syaitan. Buat hal ni. Kita ni tak buat dengan ada kelebihan gini. Tapi nampak ibadat juga. Duduk atas masjid juga, atas tikar semaya juga. Sebut kalimah tu juga. Sebut nama Nabi juga. Sebut nama Allah juga. Tapi ambil arti tak Nabi. Berjaya tu syaitan. Itu ya hati-hati lah. Lepas tu Nabi tinggal. Sebab Nabi ni pendek sangat. Nak buat nasyid pun tak boleh. Nak buat nasyid pun tak boleh buat nasyid. Itu selawat dalam tahiyat. Nak buat nasyid pendek tu. Betul boleh tu. Macam orang. Tak manusia dia suka kelainan. Tengok syaitan. Pandai ke tu? Cudik syaitan ni. Sebab dia zaman Nabi ada bakar dia. Dia tak mati. Memang Allah kekal ke dia. Memang gitu sifat dia. Kena cerdik. Nak menipu ni kena cerdik saja. Kalau bodoh-bodoh tak agak nak menipu ni. Cuma kita ni kita akan selamat kalau kita, sebab tu Nabi kata kalau mu pegang Quran hadis. Pegang sini tamassaka tu, in tamassaktum bihima tu kita kena terjemah molek. Kena terjemah molek. Sebab tu saya using kadang-kadang orang kita terjemah hadis. Kata je kalau kamu berpegang teguh, dia pun fikir pegang hadis nak pegang lagu mana. Sebab tu saya terjemah kalau kamu ikut betul. Tu. Jelaslah tak payah mikir. Bahasa tu. In tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnatul. Kalau kamu ikut betul sunnah, ikut betul, jangan ikut tak betul. Ikut betul, kamu akan selamat. Ni ikut tak betul. Cerdik telajak. Dia cerdik jangan telajak. Dia pada-pada cerdik ni pun. Sebab juga bodoh pun jangan telajak. Lepas tu kena sembunyi kebodohan tu, jangan tunjuk sangat. Kena ikut betul-betul, kamu tak sesat. Sebab tu sahabat Nabi, dia ikut sungguh, ikut Nabi buat. Kadang-kadang dia tak tahu pasal apa Nabi buat, tapi Nabi buat je lah, ikut.
Tu ikut betul-betul. Kita nak mafi alim kok baru nak buat. Nak gapo-gapo. Dia tak apalah dia. Perlu alim kau nak ikut sunnah ni. Tak ada ulama syarat perlu kena alim baru boleh ikut sunnah. Perlu tahu ya dia lah. Tahu Nabi buat gini. Ikut. Tak tahu sah. Orang-orang tahu dah. Cuma tidak alim. Alim dia kena tahu banyak. Baik dia. Bila tahu banyak boleh buat semua ke? Tak boleh juga. Cuba tengok ada Islam ni kan. Dia Islam ni mudah tu. Maksud Islam mudah. Kita nak aman kena tahu semua kan. Tak. Tahu semua tak nak buat juga. Apa yang kamu tahu kamu buat. Jadi pun sebab tu saya mudah sebenarnya agama ni mudah. Mudah. Dinun yusrun kata Nabi. Agama ni mudah. Tak ada payah. Cuba ayat payah dia. Payah dia. Mereka payah. Memang tidak jenis orang mereka. Orang mereka orang minat dia politik ada. Setengah orang tu Allah takdir. Cuba kita perhati. Ini makna dari segi karakter manusia ni. Ada setengah orang tu dia suka. Allah buat dia suka benar-benar payah. Kita je ni tak suka benar-benar payah. Sebab tu kita tak buat. Tapi ada orang buat. Agama ni sesuai belaka untuk semua orang ada. Dalam hadis Nabi kan Nabi sebut agama ni bagaikan air mutlak. Dia sesuai untuk semua orang. Air mutlak ni tengok Nabi bila dia perumpamaan tu kan. Kita nampak air ni ada banyak jenis air ni. Air mutlak ni air asal. Tak bercampur dengan apa-apa. Hak ni memang sesuai belaka. Itulah Islam yang digambarkan fitrah itu sesuai. Daripada budak yang baru lahir sampai pada profesor sesuai belaka. Hatta bubuh dalam air kereta pun boleh. Boleh kata kita ni orang kaya. Kita nak bubuh air teko dalam kereta kita. Bubuh kita orang kaya. Kelah orang kampung yang bubuh air mutlak dalam kereta ni, kita orang kaya. Bubuh 100 plus. Bubuh dalam kereta. Jadi mana kereta kita. Kelah aku tak seri tak kena bubuh air kosong. Gitu dalam kereta. Cuba kalau mikir lagi jadi lagu mana. Setengah-setengah orang dia mikir istilahnya untuk orang kampung ya. Untuk orang kampung. Kita kelah-kelah tasdik kelah-kelah orang itu ni kita tak pakai bagai-bagai lagu ni. Kita tak minum air mutlak bawa kita ni. Lagu tu. Itu orang panggil salah faham tu. Sebab setengah-setengah orang dia bahasa bila dia kaya dia bahasa tak sesuai agama dengan dia. Sehingga dia pengen tutup orang nampak kalau ni orang kampung tak apa ustazah kita orang kaya ni cara lain rambut dia kena warna minggu ni warna ni. Minggu depan warna ni. Kita kelah-kelah lagu. Seolah-olah dia kata air mutlak ni untuk orang kampung. Terah buat gitu nak tahu jalan ke mana. Terah buat gitu. Tapi bila sesuatu ingat pada Allah lah itulah hadis-hadis. Jadi kita kena faham. Sebab itulah kita kena ingat dalam bab agama ni lagi tu ada. Pemahaman tu yang paling penting. Kita faham. Sebab kalau kita tak faham juga perkara yang ketiga ni kita perlu faham. Kenapa Nabi SAW tak sewi kita serupa dengan kafir tu waktu? Serupa tak widah sah jadi kafir. Kalau terbukti ni cara hidup kafir, Nabi tak sewi. Nabi tak sewi buat apa dia? Sebab manusia ni Nabi mengajar kita manusia ni berubah nak jadi sesak, nak jadi jahat ni, nak jadi kafir ni, dia ada latar belakang dia. Dia ada latar belakang dia. Seseorang nak jadi Kristian, dia bukan tukar agama lalu daripada duduk molek-molek kemah akhirnya jadi Kristian. Tidak begitu saja. Langkah mula-mula di proses penyesuaian diri dengan cara hidup. Itu proses mula-mula. Sebab tu Nabi tahu sebab manusia dia akan bergerak ke arah sesuatu sedikit demi sedikit melalui proses. Mula-mula terima cara rambut dulu, terima cara pakaian dulu, terima cara hidup. Lepas tu baru tukar agama. Sebab tu Nabi tak beri. Jangan serupa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Orang ikut puak-puak tu, serupa puak-puak tu dah. Mana akhirnya jadi gitu. Tu maksud hadis tu ya. Sebab tu Nabi kata sesiapa yang menyerupai satu kaum sini mah kaum hak tidak Islam. Dia serupa puak-puak tu dah. Apa maksud hadis? Makna dia akan pergi situ, dia akan jadi lagu. Bila lama banget, tengoklah. Kalau banyak umur lah tak boleh tengok. Hari ni kita ikut dia cara sambut hari jadi misalnya. Tentu dah hari jadi tidak daripada budaya Islam tak ada. Hak kita nak tahu boleh, buat apa tak boleh, mengokek orang Islam buat, liling orang Islam buat, semua orang Islam buat. Boleh tahu, tak habis pakai mak, tak habis bab tahu ni. Sebab tu kita kata ni, sebab tu dalam Islam perbincangan tentang budaya tu penting.
Ni budaya siapa? Gato gambar dia ni budaya siapa? Tu. Kita kata Allah nak aku gato gambar, tak boleh. Tengok orang Islam, aku tak mengaji. Kadang-kadang orang kapur tu biarlah, kadang-kadang hak tidak orang kapur pun mikir lagu tu juga. Waktu kita sedih, apa yang Nabi lari? Kamu kalau Nabi ada mu nak kata kita juga, Allah pernah lagu ni lari. Nak kata kita ke Nabi? Berat hati-hati lah. Nabi lagi, Nabi kata tak boleh. La'anallahu al-musawwirin wal musawwirat. Kita kata Nabi sekat kreativiti manusia. Kita nak kata gitu. Nabi lagi orang melukis, ukir. Nabi lagi. Mana Nabi tak sendiri benda tu menjadi kecenderungan besar dalam masyarakat. Kenapa Nabi lagi? Nabi tahu. Bahkan Nabi tahu kita berpakaian fashion, lifestyle orang lain kata dah. Gaya hidup Nabi tahu, gaya hidup orang kafir. Apa? Walaupun bukan haram. Ini bukan persoalan haram halal ni, persoalan taklid. Walaupun tidak haram, misalnya kita pakai serupa dengan orang kafir, maka terkenal ni pakai orang kafir. Boleh jadi walaupun bukan pakai agama dia. Nabi tahu. Nabi tahu apa? Sebab bila kita berpakaian dengan cara dia, walaupun bukan atas nama agama dia, bukan pakai agama, maknanya kita sedang mendekati cara hidup dia. Sedangkan Islam ni dia ada cara hidup dia sendiri. Dia ada cara berpakaian dia sendiri. Segala-galanya Islam ni lengkap. Tak perlu dah kita ambil orang lain. Jadi dalam kini kita umat Islam dia kena tahu budaya, dia kena tahu cara identiti Islam, kena tahu. Sebab tu Hamka tulis buku peribadi. Dia umat Islam ni ada peribadi. Ni kita tak erti. Kalau orang lain dah kata tak boleh sama orang jadi, apa kerana tu terlibat dengan majusi, dia buat lilin tak ada api. Tak apa. Benuk sungguh, no. Lepas tu kalau orang kata, dia malu. No. Ada kata buat lilin tak apa. Tak sedut mumu. Lepas tu tak sedut nyanyi lagu selamat hari jadi, tu kita baca keluar Allah. Tengok payah lemah ni makan gapo. No. Dia masa dia ambil budaya orang kafir, dia ambil sekotok. Tapi bila dibuat sikit-sikit, jadilah kalau betul. Dah kita ambil sekotok hak dia. Siapa Z hak tu daripada dia. Bila tahu semua. Berat orang Islam kita ni. Orang Islam ni minta maaf saya nak sebut. Sebab kadang-kadang kalau sebut kiyah, dia tak faham. Kalau sebut kita kiyah, dia payah faham. Kalau sebut betul, dia jadi pengang. Payah je kena ayat aja. Contohnya sambut maulid. Ini saya nak sebut bab maulid ni ada. Maulid ni sebenarnya dia. Kita tak sabarlah. Kita tak sedut takwil tu apa-apanya. Moga sebut benda maulid. Ingat ke Nabi. Tak sebab sambut tu ingat bab lain. Hak Imam Suyuti kata boleh tu ingat. Enggak ingat dengan sambut ni lain. Cuba juga makan di rumah orang mati dengan beg wah lain. Kau kata tak boleh buat makan tu beg wah. Sebab tu dia Syekh Daud Fatani kata berjamu dia boleh kita dia. Berjamu di rumah orang mati, berjamu tu lain. Makan tu lain. Kita kelilik kita seperti biasa. Ni kita ni malah lembu mati. Pepek wah ni kau. Ada kata sana orang mati. Berat tak berat aja. Sebab Suyuti sebut, Suyuti kata tak apa. Jangan fitnah atas nama Suyuti. Suyuti tak kata sambut. Suyuti kata ingat Nabi ketika lahir. Tak ada ulama kata tak boleh ingat Nabi ketika mati. Bahkan ketika dia hidup tu lebih kena ingat lagi. Ketika mati nak ingat lagi, tak ada masalah. Jangan kita kata tengok Imam Suyuti sambut maulid, tu fitnah atas nama Suyuti. Mana ada Imam Suyuti kata suruh berlagu? Ada? Sambut. Imam Suyuti kata ingat. Ulama tak ada perti kabar ingat ni. Kita ingat Nabi tu. Sebab Nabi pada 12 Rabiul Awal, tahun itulah juga Nabi mati. 12 Rabiul Awal, tahun itulah juga mengikut satu pendapat, dia kata Nabi lahir. Tetapi ketika Nabi mati, tarikh 12 tu tarikh Nabi wafat, itu ulama tak pertikah. Tetapi tarikh lahir ulama pertikah. Ada kata 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal. Kalau 12 Rabiul Awal itu dia selari dengan pandangan Syiah. Kalau 9 Rabiul Awal Syiah tak terima. Kita nak terima mana? Nak terima tarikh yang sesuai dengan Syiah ke? Nak terima tarikh yang tidak sesuai dengan Syiah? Kita nak mana? Kenapa Syiah mengambil tarikh 12? Kerana itu sebagai nak memberi satu motivasi. Kerana 12 tu lapas keramat dalam Syiah. Ini 12.
Benar-benar lagu ni orang kita kena fikir. Orang kata Syiah belaka, fobia Syiah. Tengok orang nyapu serih-serih pun kata orang cuy lalu dia kata. Orang kita ni memang dia pandai bab kecek ni. Kelebihan orang lain kita. Mana tu nak? Kita kena akui lah. Gitu ya hadirin. Lepas tu kita nak sambut juga lagi. Tapi jangan kata ini sunnah Nabi. Ini sunnah. Tidak Nabi ikut nak kata sunnah ke dia pun. Gitu ya. Lepas tu kalau kita tidak sambut maulid, kita tak ingat. Aku tak ingat mana mengaji hadis sakit putih-putih mata baca. Tak ingat mana ke Nabi. Bergerak dia sebab tu kata pun. Jadi orang kata siapa dia benci kepada maulid Nabi. Siapa? Kita pun heran je orang cara babi, cara badak. No. Orang berhobi dia tak ada orang dia cara harga dia. Orang dia cara harga dia. Kita dah sebut sini sambut. Bila kata sambut kena ingat dia dah. Sebab tu saya melihat dalam bila kita kata sambut nak buat majlis ni, dia tak boleh benda tu sikit, konten dia tu sikit tak boleh. Sebab tu saya kata tak jadi kalau dia nak sambut. Nak sambut nak kata buat dia ada dah ni sebut saya ni. Dia kata, "Lepas tu nak sambut lagu, nak buat selawat, nak buat nasyid lagu mana kalau nak baca dalam tahiyat tu?" Dia kata makna Nabi tak beri dah tu. Lepas tu Nabi buat, kalau Nabi buat lah siap sini kata hak ni. Nah, dia kata nak sambut lagu. Jadi bila nak sambut sebagai istifah tu dia kena buat. Daripada itulah jadi kena buat belara. Baru jadi. Lepas tu nak sambut lagu mana? Bos sebut gitu. Tu sebenarnya bermula bila bila dia nak sambut dia kena lagu. Lepas tu nak suruh sedap tu tak sedap ni, dia nak sedap kena tambah. Itulah jadi bertindak-tindak pula benda-benda tak betul atas. Lepas tu nak sebut tu biarlah sebut tu kenapa hebat. Lepas tu kalau semata-mata saja nampak manusia biasa Nabi, kena wajah sikit, berhawah sikit biar sedap. Tu jadi tambah mari generasi ni tambah akhir sekali. Jadi langsung lari daripada asal. Kalau Imam Suyuti sebut ingat Nabi. Bila ingat Nabi tu selawat pada Nabi, ingat ke Nabi jadi baca Quran, ingat ke Nabi jadi ngaji hadis, tu ingat ke Nabi. Tu maksud ingat tu. Lepas tu ingat kita ni tak ingat ke? Bila dua hari kita Nabi lahir 9 ni 12 Nabi wafat. Tak ingat tu. Tak salah tu. Tak ada ulama kata salah. Ni pergi sambut habis berjuta. Wah mari pula selawat-selawat sebut tu hak tidak pada Nabi. Hak tu yang ulama pertikah. Kita pertikah tu. Enggak Syiah dia buat hak tu kerana nak menghalalkan sambutan maulid imam dia tu dalam kitab dia. Dia semarakkan dulu sambut maulid Nabi. Syiah ni dia ada paling kurang 6 maulid Syiah dia sambut tiap-tiap tahun. Maulid Nabi, maulid Sayyidina Ali, maulid Fatimah, maulid Husain Hasan, maulid imam-imam dia. Setelah ni banyak lagi. Lepas tu dia buat upacara banyak. Orang hak bunuh Sayyidina Umar pun dia sambut sebagai acara tahun ni. Tu. Jenis gitu. Sebab itulah bila setengah-setengah ustaz kata jenis buat gini kalau kita tengok di Timur Tengah memang pokok Syiah yang mempelopori benda-benda gini. Memang betul. Kata kita nak marah apa dia sebut tu tak cari kelih diri. Sebab ada cerita kan. Imam Abu Hanifah. Dia orang-orang hebat ni dia ada dan anak murid dia kena hebat juga. Dalam hebat tak ada. Dia tanya 2 kali dia tanya Imam Abu Hanifah. Dia tanya pukul 3 pagi. Dia ketuk pintu pukul 3 pagi. Dalam cerita. Bukan hadis ni cerita. Ketuk-ketuk Imam Abu Hanifah buka pintu. Apa? Saya ada nak tanya soalan. Tanya. Tak ingat ada gabu dia. Pelik pula. Duk mentah mai ketuk pula dah 3 kali. Kalau kita mesti kulipat dah tu pukul 3 pagi mu nak tanya soalan tak ditunggu pukul 7. Tapi Imam Abu Hanifah sabar. Kalau nak tanya ke dia, dia kata semut sebut Al-Quran tina ke jatuh. Cuba tanya ke. Semut sebut Al-Quran cerita semut kan? Surah An-Naml itu tina ke jatuh. Sakit pedah lagu ni. Nak tanya apa? Imam Abu Hanifah kata tina. Lagu mana ayat ni? Ja'altin namlah. Nak sebut namlah. Sebab ada tatak ni. Tina. Tok guru tahu mana? Sebab dia ada guna tak menunjukkan perempuan. Tak apalah. Lepas tu lagi soalan. Nak tanya tahqiq ni manis ke tawar? Tahqiq ni. Dari kitab ni. Betul ke tak betul tu bab lain. Tapi nak ayatnya manis. Imam Abu Hanifah kata manis. Manis tahqiq ni. Tok guru tahu mana?
Semua orang. Semua orang. Kalau mu tak percaya, mu telah diri. Apa ni kata? Kalau mu tak agak lagi kau semua, mu tak percaya lagi kepada lidah mu telah diri lah. Aku percaya. Tengok ibu hang. Sebab tu dia orang-orang jenis pasal takwil jenis benda-benda tak nak habis ni, dia tak payah pakai gitu ya jawabnya. Tak perlu duk sakit-sakit kepala. Ni kadang-kadang dia mengganggu kita. Dia mari suruh kita cek. Kita banyak di jalan pakai jawab gitu. Mu nak tahu takwil gitu, tapi Nabi buat gini. Nabi buat gini. Sejarah Maulid ni bermula 400 tahun lepas Nabi wafat. Tu zaman Sultan Muzaffar. Kena kaji Maulid zaman tu zaman siapa? Zaman lagu mana? Zaman kerajaan ikut sunnah ke? Zaman kerajaan ikut Syiah. Kita kena tahu tu. Kita nak buat biar tahu budaya. Ni kita dah tahu apa tak boleh. Kerana sambut Nabi, bukan sambut Maulid Abu Lahab. Kita sambut Nabi, ingat Nabi, buat gini. Tak. Kita cerita harta Nabi, nak orang ingat Nabi, apa tak bolehnya. Kita kata dah kalau benda tu Maulid apa sahabat tak buat. Sebab tu tak usah kerja banyak. Cuma sebab kita lagi tak apalah nak buat-buat. Cuma tolong jangan kata hak ni sunnah Nabi. Tu yang kita. Lepas tu sunnah apa? Ikut mu. Kata sunnah siapa pun. Jangan kata sunnah Nabi sudah. Sebab hak tu dosa karut pula. Gitu. Tak salah ke? Tak salah ke? Cuma kita kata gitu. Kecuali dia kata berani ni sunnah Nabi. Lah ni berat. Lah ni orang istibad ni berat. Saya terkejut siapa dalam mesej dia kata Nabi SAW puji Abu Hasan Sy'ari. Tu dia. Abu Hasan Sy'ari ni bila? Dulu hak sekali dengan Abu Mansur Al-Maturidi, pengasas sifat 20, sifat 13 saja. Lepas tu capur lagi 7, lah jadi 20. Kita pun pening. Abu Hasan Sy'ari ni zaman bila? Nabi ni zaman bila? Dah lah sebelum ni Nabi sedih dah, tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Buat-buatlah kalau ni. Jadi kata mana dalil? Dia mau dalil, mana dalil? Semua dalil-dalil itu Nabi puji Abu Musa Sy'ari. Kita kata ni Nabi puji Abu Musa Sy'ari. Abu Musa Sy'ari kan keturunan dia. Supalah dia kata. Tak berat tu. Lepas tu nak kata lagu mana? Kata tak apa gitu kan. No. Lepas tu lagu mana? Itulah hati-hati sebab tu dia tak boleh apa-apa. Ni orang panggil melampau ni. Dia kalau melampau dia dah jahil dah kewarasan. Lepas tu dalam sejarah hidup Nabi puji Abu Musa saja. Kau ramai lagi Nabi puja. Lepas tu kita nak kata puja habis keluarga dia. Tak. Kita ni jangan lebih. Benda-benda gitulah dalam agama ni, kalau lebih tidak terkawal, tidak ada disiplin, dia jadi rosak. Kena beringat benar hati-hati lah. Ni. Sebab itulah ulama sebut kalau lah ni dia style gini. Sallallahu alaihi dia buat gini bukan hak tu sah patut yang anak-anak lagi sambut gitu. Bapa buat gitu, bapa mula masak apa? Dia buat gitu. Lepas tu mari letak ulama letak sih. Maknanya bawa pergi ke hati lah, teringat Nabi, bawa pergi. Mula gitu kalau lama kau tu apa tu bidau kat mulut. Posnya. Lepas tu mari ni pula. Sikit lagi. Lah ni sebelah lalu. Kita ni sebagai orang Islam, sebagai pemimpin Islam, dia kena tengok benda lagu tu. Dia duk tanya kita, buat gini sesak ke? Wah kok berat sungguh gerak. Kadang-kadang lah ada tu pun kata hidung tu duk. Lemah kita tengok. Ni orang cerdik dah ni. Dia kata sesak kau tak tengok gini. Kita sebut Nabi, kita selawat Nabi, kita buat gini tangan dah buat gini. Sesak ke? Ada ke dalil kata lambat gini sesak? Berat sungguh kata tu. Kita nak tanya ni apa yang lama tu lama siapa? Apa yang jadi lagu tu? Benda-benda gini ada kalau tidak sekat awal-awal, lepas tu nak nanti dia senyum tiap baru nak kata itu. Itulah masalahnya. Ni buat gini ni dia apa yang boleh buat itu persoalan kita. Contoh kita kata bapa kita sujud, bapa kita rokok bapa. Dalam semai bapa. Kerana nak melambaikan kebesaran. Nak melambaikan hinanya kita. Itu maksudnya. Jadi kalau buat setiap manusia, dia buat sesuatu mesti ada sebabnya. Sebab manusia makhluk jenis lagu tu. Dia tak ada manusia buat sesuatu tanpa sebab. Kalau buat sesuatu tanpa sebab, tak boleh pahala. Mesti dia buat tu kerana sesuatu. Sebab tu orang semaya tanpa sebab. Dalam keadaan dia tidur, tak ada sebab, tak ada niat, kerana tak ada siapa buat, tak boleh pahala. Muka dia tak khabar. Ni khabar Maulid ni awak gini ni. Dia ada sebab dia. Kerana kita sebut mudah ya. Kalau dulu pada dah gitu. Kenapa?
Bila dia selawat tu, sebab dalam keyakinan Nabi mari dalam majlis selawat. Dia tak nampak suku kat barang ni, kata bukan nampak belakang. Sedap juga tu. No. Kalau kita duk buat-buat ni barang bukan nampak, barang faham. Barang akidah. Jangan kita kira nampak, bila nampak baru ada. Kat komen pun nampak pun. Dia takut sangat komen tu lah. Dia takut sangat virus, nampak ke tak? No. Pokok kita nak takut katu, tak ada kelih lah ke? Hak kelih tak takut-takut, pakai selak lalu. No. Hak biasa kelih hati tak takut. Hak takut dia, hak tak biasa kelih. Dia kata memang lagu tu, memang kita tak nampak, memang tak nampak, tapi kita yakin. Hak tu berat. Dia tidak kena ingat dia ada. Orang yang berkeyakinan lagu tu, dia tidak akan berhenti setakat itu. Kita kena ingat sebab sejarah sudah membuktikan. Manusia akhir sekali bila Nabi mari macam-macam dia letak kursi, situlah dia minta direct dengan Nabi. Dulu sahabat Nabi minta supaya Nabi doa. Enggak, kita ni pun boleh juga mengenai Nabi mari. Tu ya timbul doa pada Nabi, tu ya timbul. Minta dengan Nabi mengenai Nabi mari. Kalau lek dia akan mari pula satu doktrin, satu keyakinan bahawa Nabi ni dia boleh mari dalam satu masa. Dalam majlis kita buat, kalau kita buat 1000 majlis selawat, majlis maulid tu, Nabi boleh mari. Sebab tu kamu pada waktu tu kamu minta lah tempat yang afdal, kamu minta doa. Ni berlaku dah, bukan tak berlaku. Hak tu yang kita bimbang tanya. Akhir sekali jadi ke dia? Situlah dia mula mari mengabar bahawa Nabi ni sudah berlaku perubahan daripada darjah basyariah sudah naik ke peringkat uluhiyah. Jadi Tuhan. Walaupun mulut tak kata, tapi dari segi persembahan yang dia buat dalam ibadat tu, begitu kedudukan dia. Itu yang kita bahaya. Orang yang sesat pokok Berelui, cuba baca. Hadiah-hadiah kena baca sejarah Berelui. Sebab Berelui ni punca kesesat dia kerana sayang Nabi. Situ ya ulama kata. Berelui ni sesat di bumi India tu dah. Sesat dia tu bermula kerana sayang Nabi. Semua ulama kata gitu dalam kajian. Saya dalam keadaan tidak terkawal. Supaya orang saya kan nak saya doa. Ikut metok bui. No, semua betul berlaku anak. Lagman. Bukan sekarang anak pun dia pun bunuh. Ni bahaya dia. Siapa mereka anggap macam-macam Nabi ni tahu perkara gaib, Nabi ni dah maknanya Nabi ni tak lupa, Nabi macam-macam hari. Nabi ni tahu segala banyak lah. Akhir sekali bila doa tu tergama Nabi, tidak tergama Allah SWT, tu kesal dia. Bila doa tu dah, jadi ingat ke Nabi lebih pada ingat pada ketika doa. Sedangkan ketika doa kena ingat pada Allah, sebab kita minta dengan Allah. Inilah hadirat. Jadi sebenarnya pemahaman doktrin gini lah, siapa jadi pergi kubur Nabi jadi khabar dia jeri duk kikih debu bola poket. Inilah kesal dia. Siapa jilak kubur ni, jilak tu dia punya dinding. Tu. Lepas tu kita duk kata pasal Pak Wahabi orang sayang Nabi dia duk kata lagi duk hamba pula kawan ni. Dia hamba tu bukan kisah Nabi, kimugi jilak tu. Cuba tak jilak dah. Kita hamba. Sebab kita jilak tak hamba pun. Sebab ziarah kubur dia hamba kan tak? Tapi dah mugi khabar di kubur hau je tak hamba mana. Tu masalah. Bukan ki Wahabi pun. Tak. So Wahabi kita marah. Gil tak kipah kubur. Apa? Gil tak kipah kubur. Tulis perempuan tak boleh masuk. Tak semua lagu tu. Tu masjid lagu tu. Bukan kubur. Kubur dia tidak gitu. Gitulah hadirat. Jadi kena beringat hadirat. Jadi kita tak usah takwil banyak. Kalau kita anggap ini ibadat, dia mesti sampai kepada Nabi. Sebab tu salah satu tafsiran, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sayat. Antara terjemah dia, kita boleh terjemah mafhum, balighu anni walau ayah, kena pastikan setiap ibadat itu mesti dari Nabi. Itu salah satu tafsiran. Tafsiran ini cukup baik. Jelas, balighu anni walau ayah, kita terjemah pastikan setiap ibadat itu mesti bersumber daripada aku. Itu jelas, balighu anni walau ayah. Dalam satu terjemah. Terjemah baru saya tengok memang tu. Sebenarnya terjemah dulu huraya ke arah tu dah. Cuma orang kita sebut sampaikan daripada aku. Dah. Boleh juga tu pun dia. Tapi sekarang ni kalau kita nak tengok maksud dia ke dia, Nabi nak supaya kita mubalarah dalam bab tu. Mubalarah maknanya kita kena biar berat dalam bab. Kena pasti sampai ke Nabi. Sebab itulah kita tengok aja sahabat Nabi dia terdidik dengan cara Nabi buat ke gini. Aku tak pernah tengok pun Nabi buat gini. Itu perkara biasa di kalangan masyarakat. Bahkan persoalan sani itulah persoalan yang mengekalkan keaslian ibadat itu. Nabi buat gini ke?
Hak tu budaya sahabat. Tapi lah ni kalau kita tanya gitu, ni ada simptom Wahabi. No, dia kata tengok tu aku punuhnya otak orang kita. Sebab apa tu? Sebab kita tidak jadikan satu sukat budaya hidup sahabat. Sahabat dia hidup lagu mana? Cara dia jaga sunnah lagu. Kena tahu hadirat. Cara dia lagu. Saya Umar hak tu dia kata semua. Kena buat serupa Nabi. Apa tak serupa? Saya Ali pun begitu. Sebab tu saya Ali bila orang bersih tidak kata alhamdulillah. Dia kata masuk neraka. Kalau kita kena kata begitu dah ni. Bid'ah sesat mati masuk neraka. No. Apa yang Sayyidina Ali kata gitu, Pak? Kita kata kasar je. Memang kalau tu kata kasar pun. Kalau tu kata mana? Tak okeylah baca doa Nabi mati masuk neraka. Hak saya baca tadi walaupun saya tidak kata alhamdulillah pun, tapi hak doa saya baca tu doa Nabi. Sayyidina Ali kata, aku bukan kata masuk neraka tu kerana mu baca doa tu, kerana mu tak ikut sunnah. Buat hak Nabi tapi tak ikut sunnah. Tu. Sebab itulah daripada situlah ulama faham sunnah ni mengetahui amalan Nabi dengan hukum dan kaifiat sekali serentak baru jadi sunnah. Kita faham hukum amalan dan cara Nabi buat, barulah jadi sunnah. Sekadar kita faham hukum tapi kita gagal mengetahui cara Nabi praktik hukum, tak jadi sunnah. Cara dia begitu. Nak orang tu cara dia. Cuba tengok sahabat Nabi, Ibnu Umar, dia mari masjid Madinah tu. Selepas sembahyang, selepas azan, Tok Bilal tu kata salah 3 kali. Dia panggil taswib. Ibnu Umar masa tu mata buta. Bila dia duduk dia tak boleh bangun, dia kena akak. KJL pada waktu tu tugas 2 orang anak muda jual ambil dia rumah, mari masjid, lepas tu pergi hantar pula. Sebab dia nak mari masjid. Ibnu Umar ni hormatnya masyarakat pada sahabat pada waktu tu. Dia bawa dia mari masjid, KJL tugas. Sebab dia nak mari majmuk, nak bangun tak boleh. Kalau duduk dia nak bangun. Mata pun buta dah Ibnu Umar, tapi telinga dengar molek. Bila dengar orang kata gitu, dia kata, siapa dia pula ajar ni selepas doa orang kata salah, tak ada lagi hayya ala salah tu. Semua kita kan ada kan sebelum azan tu, sembahyanglah kamu, dia kata sebelum kamu disembahyangkan. Jangan sungguh takut kalah orang. Baiklah bangun lalu kau kata. Patutlah ke mana hati-hati. Tak sah dia. Pada untuk panggil orang sembahyang hak tu sunnahnya. Patut sebut lagu tu tak payah. Tak usah buat. Kita kata tak molek tu. Bukan kata tak molek. Kita bukan kata tak molek, cuma kita nak suruh ikut sunnah tu. Ya bukan kata tak molek. Jangan ada nak kata tak molek ni jangan. Cuma tak ikut sunnah. Kita marahnya kerana tak ikut sunnah. Bukan tak molek. Cuma kita kata tak ikut sunnah. Kita nak suruh ikut sunnah. Sebab sunnah kena ikut sunnah. Banyak benda molek ada banyak benda. Orang kafir buat tu tak molek. Tapi kita patut kita nak kata ikut sunnah. Sebab apa bukan Nabi buat. Ramah benda molek. Sebab itulah ulama kategorikan benda molek ni molek dalam konteks sunnah. Sebab tu man sanna sunnatan hasanatan tu semua ahli musyarrih, pensyarah, syarih hadis kata sunnatan hasanatan, sunnah tu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Maksudnya sunnah Nabi dalam buat ibadat. Memang gitu pun. Baik, tak apalah tidak. Cuma saya nak sebut nak tekan yang gini ya. Jadi dalam konteks ni maknanya sahabat Nabi tu Ibnu Umar tadi tu, dia kata dia tak semari dah masjid yang mengamalkan bid'ah. Dia terang lah. Bahasa dia terang. Jadi dia minta budak tu akak dia mayar rumah. Dia tak say kecuali Bilal ubuh. Hapus ke buat tu. Tak say dia. Bapa. Sebab kita buat ni kalau tidak ikut sunnah ni bab ibadat ni hanya nak kena jangan silap jangan kita kata gitu apa tak tawah dengan utah ni bab ibadat ni. Bab ibadat. Saya nak bakar tak tawah dengan utah sebab saya nak baca dik tidak faham tu. Jadi kita kena faham tu. Ni bab ibadat. Lepas tu ada satu kes lain berlaku. Misalnya Aisyah, saya sebut semua. Ni pun padat je kalau kita nak fahamnya. Anak dara dia saya sebut beberapa kali dia sebut. Boleh anak 10 tahun lebih dalam kitab sebut. Nikah tak lah. Bila boleh anak, maka suka doa ni nak ngekah nak sembelih huta. Tu juga dia sembelih huta sebab nak panggil ramai orang makan. Sekali kambing berapa orang boleh panggil. Lepas tu tak molek tu molek. Sembelih juga. Sah tak ada ulama kata tak sah melih lah.
Uta melih boleh untuk aku. Tapi Aisyah tak boleh. Mak cik dia tak boleh, tak boleh. Mu tak boleh sunnah kalau mu kena melih kambing. Sebab zaman Nabi ramai mana orang lahir anak Nabi buat. Nabi melih kambing berlaku. Dan Nabi sendiri pahala dia pun melih kambing. Nabi pun kata ada anak. Nabi melih kambing. Lepas tu kita kata, bolehkah kita kata Nabi melih kambing? Mu zaman Nabi tak ada uta. Kalau ada orang kata gitu kata mu lah uta kan ni. No. Zaman Nabi naik uta. Kasuak nama uta Nabi. Uta Nabi. Hak Nabi hijrah tu. Ada uta. Apa Nabi tak melih uta? Kita kata tak boleh kan melih uta? Boleh. Cuma kita nak sunnah. Sebab tu Aisyah kata melih kambing tu, lepas tu melih nak melih uta. Apa yang gitu tu? Nak kekal keaslian ibadat. Tu cara kita. Lepas tu nak takwil. Takwil tidak. Tak ngaji pun boleh takwil. Kalau nak ngaji, kalau nak takwil tak payah ngaji lah. Orang tak ngaji boleh takwil. Kita nak ayat gini boleh. Tapi kita nak persembahkan kepada masyarakat hadirat, kena ingat sekali. Saya cukup yakin kan. Saya sendirilah. Orang lain setuju tak setuju bab lain. Kalau sekiranya kalau kita amal agama tidak menepati sunnah, dia tidak berlaku perubahan yang positif dalam masyarakat. Hak tu memang saya yakin. Setakat pengajian kita yakin. Buatlah amalan setahu mana nampak kat, walaupun nampak kat agama semua orang buat, seantero dunia orang buat apa. Kalau hak tu menyalih sunnah, dia tidak merubah manusia ke arah kebaikan. Hak timunnya adalah keburukan. Lama banget dia akan jadi lagu tu. Betul lah sebab Imam Ghazali kata orang yang melakukan bid'ah secara berkekalan, dia akan jadi masyarakat tu akan jadi ke hati. Akhir sekali hak benda molek dia tak timbul rasa nak ikut benda molek. Itu kesal bala tu lebih berat pada banjir lagi waktu tu. Berat tu ada kesal bid'ah yang berlaku secara berleluasa. Ni kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni memang dia berteras bid'ah ni Imam Ghazali. Itu perjuangan dia. Imam Ghazali kelah. Imam Ghazali ni orang kita tak tahu ni. Imam Ghazali kata siapa dia kata pakai serban semaya lebih afdal daripada pakai pih tu bid'ah. Orang kita tak kecek gitu. Imam Ghazali kata lagu. Imam Ghazali kata lagu sebab dia walaupun dia pakai serban, tapi pakar dalam keadaan faham ni dia jadi molek dia. Ni kalau pakar dalam keadaan tak faham dia jadi tak molek. Kenapa faham tu penting. Itulah hati-hati. Jadi kita mengaji hadis sebenarnya itulah kita nak ikut kan. Nabi buat lagu mana tak kira. Cuba bab kematian, bab bila anak lahir. Tak kira Nabi tak ada buat lagu tu. Nabi ada buat lagu mana Nabi ikut tu. Mudah je lah. Lepas tu kalau ada ulama kata-kata gini, baiklah. Kalau Nabi lagu mana? Hak tu ulama. Bukan kita kata tak boleh. Tapi kalau nak ikut mana lebih baik? Lepas tu sahabat amal lagi. Tu hati-hati. Jadi banyak kau lah insya-Allah kalau kita mengaji dengan sistem yang mengaji mulai hadis-hadis, dia mari satu nilai dari kita nak ikut mari satu nilai. Hak nilai itulah kita nak yang dianggap sebagai qiyam tu. Nilai. Gitulah hadirat. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas dalam pengajian ni Allah akan buka peluang kepada kita. Allah akan beri taufik kepada kita. Yang mana setiap amalan kita, pergerakan kita tu dia tidak bersalah dengan sunnah. Itu yang kita nak. Gitulah hadirat. Rasa setakat itulah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.